Assalamualaikum dan salam sejahtera. DAP cuba memberi gambaran yang puak-puak yang telah baling Molotov cocktail atau telah bakar rumah ahli parlimen Bruas adalah dari Perikatan Nasional ataupun PAS dan Bersatu. Dan mereka kata ini berkait dengan Islam, iaitu pelampau Islam ataupun Muslim ekstremis yang telah melakukan jenayah tersebut. They are trying to suggest that Muslim terrorists terlibat dengan insiden membakar rumah pemimpin DAP. Ini untuk menakutkan orang bukan Islam supaya mereka tidak menyokong Perikatan Nasional. Kalau sekiranya berlakulah undi tidak percaya terhadap kerajaan Anwar Ibrahim ataupun terhadap Perdana Menteri, maka orang bukan Islam, baik orang Sabah ke Sarawak ke dan lain-lain yang bukan Melayu dari Semenanjung, tidak akan sokong usaha untuk undi tidak percaya atau untuk menukar kerajaan atau menumbangkan Perdana Menteri. So they are trying to link this. Dia nak takutkan orang bukan Melayu. Kalau kau sokong usaha untuk jatuhkan Anwar atau tukar kerajaan, maka this is what you're going to get. Extremist, teroris. Mereka yang kalau cakap sesuatu mereka tak suka, mereka akan bom rumah awak, akan bakar rumah awak. It's all political. Mengikut sumber saya dari Bukit Aman lah, ini tak berkait dengan Islam. Isu Islam ni tak timbul. Ini berkait dengan kegiatan Along, loan sharks atau money lenders. Dikatakan Nge ni ada terlibat dengan usaha untuk ambil tindakan terhadap Along atau loan sharks di kawasan dia. Setahun kebelakangan ni, semenjak kerajaan Pakatan Harapan ambil alih bulan November tahun 2022, ekonomi Malaysia bertambah teruk. Orang Melayu, orang Cina, orang India semua menghadapi masalah kewangan. Dan ramai rakyat Malaysia oleh kerana duit tak ada, EPF pun dah habis, mereka terpaksa pinjam duit dari Along. Jadi kegiatan Along ni dalam setahun kebelakangan ni, since the new government took over, kegiatan Along ni sudah bertambah teruk. Loan shark business has gone up. Very, very lucrative business. Maknanya kalau kita buat kerja money lending, kerja Along, kita punya kegiatan ni bertambah 2-3 kali ganda dari dulu. This is the problem. People are borrowing money from loan shark. Pergi bank tak boleh. Kalau nak dapat pinjaman bank, susah. Dia bank ni, dia pinjam kepada orang kaya. Dia tak pinjam kepada orang miskin. Inilah tabiat bank. If you are poor, you cannot borrow money. If you are rich, then you can borrow money. So, kebanyakan rakyat Malaysia ni tengah susah. Tak ada duit. Credit card pun jam. Dah tak boleh bayar credit card. Installment kereta pun tak boleh bayar. So, they have to go to Along now to borrow money. So, Along ni sekarang bergiat lah. Orang Cina, India sama lah. Orang Melayu ni, loan sharks ni, Along ni, they are colorblind. Dia tak kisah kita ni warna kulit, asal dia boleh buat duit. And then dia orang tidak ambil, security ataupun cagaran macam bank biasa. So cagaran kita, cagaran pinjaman kita tu, nyawa kita lah. Our life is our collateral. Our life is our cagaran. So, sekiranya kita tak bayar, kita akan menghadapi macam-macam masalah. So, the problem now is, orang Cina, kalau Perak tu beruas tu, kira orang Cina lah ramai. Orang Cina pun ramai sekarang terhutang dengan Along. Dia owing Along. Kalau di Sungai Buloh tu misalnya, orang Melayu ramai tu dekat Sungai Buloh. Kalau ambil, buat sensus lah, buat kajian, orang Melayu dekat Sungai Buloh, Bandar Baru misalnya tu, ramai hutang Along. Tiap-tiap hari dia orang bagi collect.
Dia orang collect every day, daily collection. And then dia orang ni duk bayar interest tau. Kalau dia orang pinjam 2,000 lah kata, dia duk bayar hari-hari tu bunga. Dia punya pokok tu masih 2,000. Dia just paying interest every day. Dia punya pokok tu tak sentuh. Dia punya principal tu still remains the same. So this is boleh dikatakan setahun kebelakangan ni masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Ramai terhutang dengan Along, tak boleh bayar, dan yang dia duk bayar hari-hari hanya bunga, dan kalau tak bayar, kena. Along ni dia mari tengah malam, dia menjerit, dia berdiri di luar rumah kita menjerit tau. Semua neighbours kita dengar ni, yang kita ni hutang Along, kita tak bayar. Dia orang ni menjerit kat luar and everything. So Along ni boleh dikatakan semua is Cina. Dia ni terlibat dengan underworld. Dan kalau kita dengar ni, kalau ada seorang bernama Datuk Seri Sanjeevan Ramakrishnan. Datuk Seri Sanjeevan Ramakrishnan ni, dia mengetuai ni Malaysia Crime Watch. Malaysia Crime Watch ni satu NGO. Dan NGO ni, Malaysia Crime Watch ni, ada kaitan dengan bekas IGP, Ketua Polis Negara Rahim Noor, Tan Sri Abdul Rahim Muhammad Noor. So ni boleh dikatakan Crime Watch ni yang ada kaitan dengan bekas IGP Rahim Noor ni telah mendedahkan kegiatan Chinese Underworld. Chinese Underworld ni dia orang terlibat dengan loan shark, Along, prostitution, pelacuran, dadah, drug trafficking. So ini semua ni mostly Chinese own lah. Ada link dengan Chinese Underworld. Maknanya ni Chinese Underworld ataupun triads lah. Kat sini England kita panggil triads, Chinese triads. So dia orang ni yang mengetuai ni banyak tycoon tau. Boleh dikatakan Datuk Sri, Tan Sri. These are all the Chinese with title. Dia bukan Mr. tau. Semua either Datuk Sri, Tan Sri, Tun belum ada lagi lah. So these people yang mengetuai atau yang memiliki all this mafia punya business lah, underworld business atau mafia business, this Chinese Datuk Sri, Tan Sri apa semua tu, they control baik loan shark, prostitution, drug trafficking, and then banyak klub-klub malam ni, night club ni, actually dia orang punya. And this night club ni, dia orang tempat dia orang jual dadah. Actually all the night clubs, their main activity is drugs tau. Dia orang jual drugs dekat night club. So semua ni is owned by Chinese. And dia orang ni mengikutlah this Sanjeevan tadi ni, Datuk Seri Sanjeevan ni, yang Malaysia Crime Watch. Dia kata ni semua ada link dengan polis. Ini Malaysia Crime Watch. Malaysia Crime Watch yang dedah. Dan Malaysia Crime Watch ni terlibat ada link dengan ex-IGP, bekas Ketua Polis Negara, Rahim Noor. Dan Rahim Noor tidak menafik tau. Rahim Noor tak pernah kata no. And then dia ni penaung lah. He's boleh dikatakan dia punya I won't say sponsor lah, tapi dia merestui ataupun he is the patron, boleh panggil patron lah, the patron atau penaung of Malaysia Crime Watch. So Sanjeevan ni telah dedah yang mafia Cina ni, the Chinese triad or Chinese underworld, ada police protection. Dan dia orang bayar polis tiap-tiap bulan sekian-sekian banyak. And kalau ada satu website tu, edisi siasat, kalau you tahu edisi siasat. Edisi siasat tu dia ada mailing list dekat Telegram. You boleh masuk Telegram, you search for edisi siasat. Edisi siasat tu you subscribe. Tiap hari dia hantar artikel. And edisi siasat ni, dia punya forte ni, dia punya fokus ialah untuk mendedahkan rasuah di dalam
polis dan SPRM, kedua-duanya. Banyak dia dah ada. Hari-hari you boleh baca lah salah guna kuasa, jenayah, rasuah, melibatkan polis dan SPRM. Ini edisi siasat, saya tak tahu siapa di belakang lah. Tapi cara dia nampaknya orang dalam lah. Ini orang dalam. Polis ke SPRM saya tak tahu, tapi orang dalam, sebab yang dia dapat maklumat ni dengan dokumen, dengan video pun ada. Video ada, dokumen ada. Cuba orang dalam je boleh dapat ni semua. So anyhow, dia orang telah dedah link di antara tiap-tiap daerah polis, each police district, dengan sindiket Cina ni, dengan Chinese underworld syndicate. And pendedahan dia orang ni quite good lah. Tapi saya tak ambil lah untuk Malaysia Today, sebab benda ni hearsay, iaitu saya dapat dari dia punya group mailing list lah. Saya sendiri tak dapat maklumat direct. So yang dapat maklumat direct tu saya gunalah. So this Sanjeevan atau Malaysian Crime Watch, yang saya kata tadi terlibat dengan bekas IGP Rahim Noor, dia telah dedah yang tiap-tiap daerah polis district ni, dia ada link dengan Chinese underworld. Dan dia orang collect tiap-tiap bulan yuran ataupun protection money. So that's why kalau kita tengok dari dulu, bukan baru, dari dulu, along-along ni boleh operate bergiat secara terbuka tau. Dia orang punya advertisement dia letak dekat tiang elektrik, dia letak dekat pokok merata. Dengan nombor telefon. And sometimes tempat dia orang beroperasi tak jauh dari balai polis. On the same street. Kita ada police station. Lepas tu dia tempat dia orang jual dada. Tempat loan shark. 2-3 pintu dari balai polis. Very open maknanya. So tindakan tidak diambil. And then oleh kerana memandangkan keadaan ekonomi sekarang ni teruk sangat-sangat, so dia orang lagi open lagi tu, even pegawai polis pun pinjam dari ni loan shark. Tapi dia orang dapat special lah. Kadang-kadang pinjaman dia tu tanpa interest, atau pinjaman tu dia discount. Ini special untuk pegawai polis. So polis pun pinjam daripada Along. Tu saya kata orang biasa. So the police ni bagi protection untuk Along bergiat. Now, dikatakan yang ngeh tadi ni, ngeh Kuham ni, ahli parlimen beruas ni, dia ada terlibat dalam nak cantas bisnes atau operasi Along. Sebab banyak ni melibatkan orang Cina yang pinjam tadi tu dan ahli DAP. So ramai ahli DAP members ni, Cina ni, yang pinjam daripada Along, dia orang dalam masalah. Dan Along ni, dia orang, kalau you tak bayar pinjaman, dia orang punya tindakan ganas tau. Dia bakar kereta macam-macam lah. Pukul kita, dia mari rumah kita, menjerit kat luar tengah malam and all that sort of thing. So, Cina ni of course dia malu lah. Orang Melayu tak berapa malu. Orang Melayu kalau pinjam ni tak bayar hutang, Along mari tu, asal jangan pukul, okey lah. Tapi Cina ni dia ada pride lah. Maknanya biasanya orang Melayu yang pokai, takkanlah orang Cina pokai. Jadi bila orang Cina ni terhutang dengan Along mari kacau. So dia orang lari pergi dulu Li Lam Tai. Li Lam Tai dulu bekas DAP. Dia buat NGO dia. So ramai orang Cina pergi jumpa Li Lam Tai. Li Lam Tai untuk minta bantuan apa semua. So sekarang ni dia orang pergi jumpa dia punya wakil rakyat lah, ahli parlimen. Dan dikatakan Nge ni seorang dari mereka yang declare war lah, misalnya, to use another form. Declare war on Along. So Along ni retaliate lah. So sebelum DAP ni duk tuduh orang PAS ke, orang Bersatu ke, ataupun pelampau Islam ke yang bakar rumah Nge ataupun baling bom, kena siasat dulu apa dia the real issue behind this. Dia kata ya orang Melayu. Ya memang orang Melayu. Sebab dia banyak
night club misalnya, night club dekat, katalah kat Bukit Bintang apa semua. Night club tu dia guna bouncer Melayu tau. And then termasuk ni tarik kereta yang kalau kita beli kereta installment daripada mana-mana car dealer Cina, kita tak bayar. Dia hantar orang Melayu untuk kerja tarik kereta, bukan Cina tau. Orang Melayu mari tarik. And bouncer ke, tarik kereta, termasuk orang yang mari collect duit, kita tak bayar hutang along tu, orang Melayu. Dan these are the Malay gangsters which they use. Sekarang ni saya dengar dia orang guna selain daripada orang Melayu pun, kalau macam night club tu dia guna orang India pun sekarang, gangster India. Tapi kebanyakan dia guna ni orang Melayu. Dan orang Melayu ni dari 3 line ataupun pekidah. Mungkin ramai orang biasa dengar 3 line atau pekidah. Dia itu Pertubuhan Kebajikan dan Dakwah Islamiah. So this pekidah, so it's supposed to be Islamic punya movement lah, Islamic. Dan pekidah ni dia ada link dengan UMNO. Mahathir, Abdullah Badawi, Zaid Hamidi, even Anwar Ibrahim, dia orang semua ada link dengan pekidah, this Malay gangsters. Sama macam MCA ada link dengan Chinese underworld. DAP pun ada link dengan Triad tau. MIC banyak link dengan gangster India. These political parties ataupun pemimpin politik, dia orang kena ada link dengan Triad ataupun this mafia. Biasalah, and so UMNO ni link dia dengan pekidah ni sudah lama, masa Mahathir Perdana Menteri kali pertama lah. Lepas tu Abdullah Badawi, dia pun ada link dengan pekidah. Anwar has got link with pekidah dan sebagainya lah. So China ni, Chinese underworld ni, mafia China ni, dia guna pekidah, gangster Melayu. Tapi saya nak baca satu berita bertarikh 7 Oktober 2013. 2013 punya berita. 11 tahun dulu, 11 years ago. 7 Oktober punya berita, or more than 10 years ago. Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi has proclaimed friendship with members of a Malay non-government organisation that were part of the Tiga Line Secret Society. Ini laporan akhbar. That were part of the Tiga Line Secret Society outlawed by the ministry early. So pekidah ni ataupun Tiga Line diharamkan oleh kerajaan awal 2013. So Zaid Hamidi semasa tu dia Menteri Dalam Negeri, dia komen, dia kata kita ni berkawan, friendship, berkawan. UMNO memang berkawan, pemimpin UMNO kan dengan pekidah. Now, while detailing the government crackdown on underworld figures at a security briefing, okay, the Home Minister reportedly asserted that the 6,000 plus members of some gang should not be lumped in the same category. So, dia kata kita tak boleh nak anggap pekidah ni sebagai gangster. Dia bukan gangster. Dia secret society. Secret society ni kalau ni orang putih kata triad lah. Triad means secret society. Kongsi gelap. Dulu dia orang panggil kongsi gelap. Masa dulu PDRM, polis ada jabatan kongsi gelap. Triad punya, Department of Triad atau kongsi gelap. Sekarang dia tak guna dah dis kongsi gelap. Okey, ini saya teruskan berita. The 6,171 Malays, 6,171 Malays, they are not real thugs ataupun something. Dia orang bukan something. Not real, yeah. They were pekidah members and were part of the Tiga Line group. So maknanya dia orang ni 6,171 ni orang Melayu, 6,171 Malay. They are not real thugs. Bukan something sebenar. Okay, they were pekidah members and were part of the Tiga Line group. Okay, Gang 30 or Gang 7. So dia ada Tiga Line, Gang 30, Gang 7.
These are triads. Gang 30, Gang 7, macam 18 Immortals lah, Gang 24. Ini semua dianggap sebagai triads lah. Ahmad Zahid was quoted by Malaysia Kini. Ini dilapor oleh Malaysia Kini. Referring to members of the NGO, Pertubuhan Kebajikan dan Dakwah Islamiah Malaysia ataupun PEKIDA. So, Zahid Hamidi 10 tahun lebih atau 11 tahun dulu, dia dah berkata PEKIDA ni bukan gangster. Bukan gangster sebenar lah. Mereka ni 3 line atau PEKIDA. So, dia orang ni kawan kita. Zahid Hamidi kata. Dan ini kita tahu dah lama dah. Berpuluh tahun masa Mahathir Perdana Menteri dulu lagi lah. Mahathir Perdana Menteri 40 tahun dulu kita dah tahu link PEKIDA dengan UMNO. Dan even Abdullah Badawi, seorang daripada boleh dikatakan patron PEKIDA. Even Abdullah Badawi, you know. And Zahid Hamidi sendiri secara terbuka kata dia orang ni bukan gangster sebenar. Not real gangsters, bukan something, tapi link dengan 3 line dan sebagainya. So, these are the people yang China guna. The Chinese triad atau Chinese underworld, dia guna grup ni untuk nak tarik kereta, untuk nak kalau kita hutang along tak bayar, dia orang yang akan pergi. Termasuk dia orang ni bouncer nightclub. Nightclub ni dia orang pergi jual dadah. So, kalau orang luar cuba jual dadah di dalam nightclub, bouncer ni lah yang akan ambil tindakan. You kena pukul lah maknanya. Sebab yang jual dadah dalam nightclub tu yang dibenarkan, authorized. Yang tak authorized tu, orang luar mari nak cuba jual dadah, dia kena. These are the Malay bouncers or gangsters, iaitu 3 line. So that one, semua orang tahu. In fact, you cakap dengan mana-mana pegawai polis, dia orang boleh cerita. Dan saya pun dapat ni, dari seorang pegawai polis yang beritahu saya kata ini. And this Sanjeevan ni yang Malaysia Crime Watch ni, dia pun telah dedah banyak link di antara Chinese underworld dengan polis. Dia punya kepakaran ni, Sanjeevan ni, kepakaran dia mendedahkan Malaysia Crime Watch ni. Dia macam Police Watch ni, dia dedahkan jenayah melibatkan pegawai polis. Dan dia sendiri mengaku yang ada link di antara polis dan Chinese underworld. Dan bagaimana maknanya ni prostitute den ataupun rumah pelacuran banyak di Malaysia melibatkan orang dari Thailand, Chinese doll lah, China doll. Ini semua dia orang bawa masuk ni, Chinese underworld yang operate. Of course dia ada dia punya bodyguard dan apa semua. Dan dia orang kena bayar ni protection money ataupun yuran tiap-tiap bulan kepada polis tiap-tiap daerah. So this is the real issue ni. The issue is yang saya nak kata ni, it's got nothing to do with Islam. Yang bakar rumah ni, this pemimpin DAP katakan, oh ini Perikatan Nasional, ini pelampau, ekstremis Muslim lah, ini terlibat dengan PAS lah, terlibat dengan Bersatu lah. No, it's actually terlibat dengan Chinese underworld. Dan ini melibatkan kegiatan along. Dan they have protection of the police. Dia orang dapat pelindungan dari polis, tapi dia orang kena bayar yuran. So, investigate that way lah. Jangan cuba nak menakutkan rakyat Malaysia, terutama sekali orang bukan Islam. Yang ini pelampau Islam, telah bom, telah bunuh, telah bakar rumah dan kalau dia orang memerintah, makna keselamatan orang bukan Melayu, orang bukan Islam ni, keselamatan mereka akan terancam. That's all bullshit. That's not what's really happening here. And dia orang nak guna tu, insiden tersebut yang melibatkan Chinese underworld dan melibatkan mereka yang dapat pelindungan, protection dari polis, tak kena mengena dengan Islam, tak kena mengena dengan PAS ataupun Parti Pribumi Bersatu. That's what I want to tell you about. Ini lembu punya susu, dia nak salahkan sapi pula. Assalamualaikum, salam sejahtera.